Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini dalam siri kuliah duha anjuran Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 yang kita buat secara online, memandangkan Negeri Selangor ni masih lagi PKPB sehingga 31 Disember akan datang. Lambat lagi lah, 2 minggu lagi kot, lebih kurang 10 hari lagi macam tu lah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih banyak pada semua yang bersama pada pagi ini. Teruskan menonton, teruskan share, teruskan komen, tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada Kak Rohana Rejab, Raudatul Muslimah Al-Falah, kita punya penganjur program kita pada pagi ini, Hajah Salwa selaku Ketua Biro Muslimatnya, Rozilah Omar daripada Semenyih, alhamdulillah. Umur Abu Hurairah Jengka, line clear kot pagi ni. Amir Rashad Azhar, waalaikumsalam. Helwa Istiqamah daripada JB, kuliah yang ditunggu-tunggu. Yo, dahsyat tu. Banyak lagi ustaz hebat ni. Jengka panas terik. Tempat ustaz ni macam sikit lah, mendung sikit. Matahari pun malu-malu kucing. Pak Din daripada Botani Ipoh, terima kasih. Ishak Samad, terima kasih banyak. Alright, pagi ni saya nak sambung bacaan kitab menggunakan kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kitab saya macam biasalah, kitab lama, kali hijau. So sambungan bacaannya pada muka surat 706. Muka surat 706. Kalau kitab saya pada hadis yang kedua lah daripada atas, baris yang kedua daripada atas. Masih lagi di bawah tajuk boleh mengutuk atau melaknat orang yang melakukan maksiat tanpa menyebut identiti mereka.
boleh melaknat atau mengutuk orang-orang yang pelaku maksiat tanpa menyebut identiti mereka. Sebab tu saya letak tajuk saya dekat kuliah online ni, laknat melaknat boleh ke? Macam tu tak? Ada tanda soal lah. Tapi saya tak boh pun tanda soal tu. Kan, jadi kita dah bincang dah benda ni sebahagiannya pada kuliah 2 minggu yang lepas. Hari Selasa 2 minggu yang lepas. Juga secara online. Dan pagi ni kita akan sambung lagi benda-benda yang berkait laknat yang bagaimana, sejarah-sejarah Rasulullah dulu, siapa yang pernah dilaknat dan seumpamanya. Kita akan tengok. Dan kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan muslimah yang lain yang ada kitab yang version yang lain, boleh letakkan di komen muka surat berapa. Sebab kitab kita tak sama kan. Ada jilid yang baru, ada yang lama. Terima kasih Kak Zah Syarifah Marsidi daripada Paka, Terengganu. Harap-harap tak banjir lah kawasan Paka tu. Reza Rex, terima kasih banyak. Baik, seperti biasa teruskan share sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah merahmati kita insya-Allah. Maziah Tirun, terima kasih banyak bersama juga pada pagi ini. Baik, nanti muslimat yang ada kitab yang lain tolong tandakan muka suratnya. Kalau kitab saya muka surat 706, kitab hijau. Baik, saya sambung lagi bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabda Nabi SAW, man ahdatha fina hadathan aw awa muhdithan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang membuat sesuatu yang baru pada ajaran kami atau memberi tempat kepada orang yang membuat sesuatu yang baru itu, maka ke atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi sahabat sekalian, ini satu warning, amaran keras yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang golongan-golongan yang kita panggil mengadakan benda-benda baru, khususnya yang bercanggah dengan agama. Benda-benda yang bukan-bukan lah, maksudnya benda baru ni benda yang bukan-bukan, benda yang pelik-pelik, benda yang membawa kepada mensyirikkan Allah, yang membawa kepada kefahaman songsang. Macam kalau kita ingat tak dulu tak dululah, saya kira dalam 2-3 tahun lepas je, setahun 2 lepas macam tu, bila timbul isu kata kalau orang yang melakukan maksiat di hotel-hotel, kita tak boleh ganggu mereka. Kan bahaya tu. Kefahaman macam tu kan bahaya. Sedangkan asal orang buat hotel ni untuk orang istirahat, untuk keluarga bercuti kan. Orang buat seminar, program kerajaan ke apa ke, staff-staff kan, family day dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang ambil kesempatan buat maksiat kat hotel. Dan katalah pihak hotel tahu, kan, ada setengah hotel kan dia cakna benda tu, dia tak benarkan kapal-kapal masuk kan, bagus juga. Tapi ada setengah tu buat dono aje. Jadi kalau kita tahu, kena cegah lah. Cegah tu cara tahu nombor bilik, kita ketuk dan kita leraikan ataupun kita cegah. Tiba-tiba ada keluar kenyataan, oh tak boleh, itu hak individu. Itu masalah lah. Itu contoh tak. Jadi benda yang agama tak suruh buat, jangan kita pandai-pandai. Ada pun, dengar baik-baik, ada pun perkara-perkara yang kita rasa memang
Rasulullah tak pernah buat, ustaz. Tapi kalau kita buat, okey tak? Dia macam ni. Saya pernah sebut dah banyak kali, ada benda yang Rasulullah buat dan kita buat. Itu namanya A+. Itu maknanya kita ikut sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Itu sunnah lah. Macam mana Nabi puasa, macam mana Nabi berbuka, Nabi dengan anak isterinya bagaimana, Nabi dengan sahabatnya macam mana, dengan jiran macam mana. Kita tiru perbuatan itu. Pakaian Nabi, serban dia, jubah dia, sikat rambut dia, kan, wangi-wangiannya, kita tiru. Itu sunnah. Ada pun benda yang kita kata Nabi tak buat, tapi kita buat. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Asalkan benda tu tidak ada larangan dalam agama. Contohlah, orang kata tahlil Nabi tak buat. Katalah orang cakap macam tu, kan. Tahlil, talqin, wirid Nabi tak buat. Buat-buat tenang. Kalau ia pun Nabi tak buat benda tu tak salah kot, kan. Tahlil ni kita sebut zikir, kita baca ayat Quran, kita sebut la ilaha illallah, wirid tu, kan. Tahlil tu tak salah kot. Ulama kata boleh, Imam Syafi'i kata harus. Siapa pula kita nak banding dengan Imam Syafi'i pula? Jadi jangan kita packagekan, semua benda Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Jangan macam tu. Tapi kalau kita buat, katalah baca Yasin malam Jumaat, kan. Nabi suruh kita baca Kahfi malam Jumaat atau siang hari Jumaat, tapi kita baca Yasin. Ini Nabi tak buat ni, ustaz, tak boleh. Tak. Betul, katalah Nabi tak buat, kan. Kita buat, kita dapat pahala baca Yasin, kita dapat pahala bertahlil arwah. Cuma tak dapat pahala tiru sunnah Nabi. Itu saja. Dia bukannya larangan mutlak. Kan. Jadi ini penting bila kita mengaji, biar kita reti, biar kita faham. Jangan pukul borong, semua tak boleh. Kalau macam tu, handphone pun tak boleh lah. Kan. Live pun tak boleh lah, sebab Nabi tak pernah live kot zaman itu. Mana ada internet, kan. Jadi kereta pun tak boleh, sebab Nabi naik unta, kita kena naik unta. Jangan fikiran kolot kita macam tu. Maknanya selama benda tu baik, walaupun mungkin zaman Rasulullah tak berlaku. Contoh kita buat kenduri arwah, kan. Zaman Nabi mungkin tak ada. Tapi kenduri tu dengan niat nak jamu orang makan, tanda kita ingat kematian, jalanlah dapat pahala jamu orang makan. Jangan semua kita borok, ini bida'ah, semua dibida'ahkannya. Itu yang jadi masalah tu. Jadi sebab itu orang yang kena laknat ni orang yang buat benda yang memang Islam tidak iktiraf. Kan, bawa fahaman songsang walaupun menggunakan nama agama, macam saya sebut tadi, kan. Kita tak boleh tegur maksiat, ini hak individu, ini cerita belakang pintu, jangan usik. Mana boleh kita cakap macam tu. Sebab arahan Nabi SAW suruh kita mencegah kemaksiatan itu. Baik, terima kasih pada Habibah Abdullah, Zila Syarif, Halimatun Mak Yusof, Ishak Samad, Petaling Jaya, Suan-Suan Kuku. Matahari pun segan nak muncul. Samalah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Jamalia Rahmat, Kak Sabari Abu Samad, Cik Milah kita, Jamilah Abu Hasan. Lambat masuk, tak apa, lewat sikit je. Sahabat sekolah saya dulu. Nur Hayati Haji Ibrahim, terima kasih. Helwa Istiqomah, Kak Aisyah Haman, terima kasih banyak. Baik, sambung lagi hadis. Boleh yang tadi? Maknanya asal benda tu baik, agama tidak melarang, maka ons. Kan? Jalan aja, jangan cakap banyak. Kan? Ini Nabi tak pernah buat, ustaz. Tak apa. Walaupun Nabi tak pernah buat zaman itu, kita buat. Contoh macam orang kata sambut maulid, kan, tak boleh sebab Nabi tak pernah sambut.
Sebab tu kena mengaji kaedahnya elok-elok. Memanglah secara asasnya memang kita nampak Nabi dengan sahabat mana pernah sambut Maulid Rasul kan. 12 Rabiul Awal sambut bersedia Nabi. Lepas tu berselawat ramai-ramai, berarak keliling Madinah ke apa. Memang sahabat tak pernah buat. Tapi asas tu ada. Asas dia apa? Saya pernah sebutkan dulu masa ceramah Maulid tu hari, saya kata sahabat pernah tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau suka puasa sunat hari Isnin?" Sahabat tanya Nabi, "Pasal apa engkau suka puasa hari Isnin, puasa sunat?" Nabi jawab, "Kerana aku memperingati hari kelahiranku, iaitu hari Isnin." Dah. Kita sambut Maulid tu ingat apa? Ingat hari kelahiran. So sama tak dia punya point? Sama, cuma kaedah aja lain sikit. Nampak? Kau untung orang mengaji kan? Dapat faham, jelas, terang. Itu kita nak. Bukannya kita mengaji pandai-pandai sampai PhD, lepas tu sambung lagi double PhD, lepas tu merosakkan masyarakat. Kita tak nak macam tu. Kita nak orang dengar kuliah kita atau orang pergi mengaji, dia keluar daripada majlis ilmu tu, otak dia ringan sikit. Kan? Itu saya share lah pengalaman saya kan, bila saya mula nak jadi ustaz 22 tahun dulu. Saya habis mengaji Mesir tahun 98, saya terus mengajar kuliah. Jadi ustaz lah masa tu kan, baru nak start masa tu. Jadi ialah rezeki saya pernah cerita, abang-abang saya 2 orang Ustaz Halim Nasir, Ustaz Salihuddin Nasir. Jadi mereka lah berdua yang menjadi sifu saya dalam saya menjadi seorang ustaz. Jadi semua pesanan mereka saya pegang sampai hari ini. Antara yang dia pesan awal-awal sebelum saya jadi ustaz dulu, dia kata kalau kau pilih kau nak jadi ustaz macam kami berdua, antara benda yang kau kena buat, biarlah isi kuliah yang kau sampaikan nanti jelas dan terang, dan jangan bagi orang yang dengar berserabut kepala otak atau keluar pada majlis ilmu tu gau-gau kepala sebab pening. Jangan. Biar kita bagi benda yang fakta, benda yang jelas, benda yang berdalil. Benda-benda khilaf ni kena kurangkan lah. Boleh nak cerita benda khilaf, tapi biar ada satu jawapan yang tepat. Jangan orang keluar, apa ustaz ni cakap macam ni pula, ustaz lain cakap macam ni. Dia jadi pening kan. So elakkan benda tu. Jadi tu kena mengaji kan. Biar kita reti, biar kita faham, insya-Allah. Terima kasih Kak Azizun Ghazali, Tengku Ratia, Helwa Istiqamah Islam relevan sepanjang zaman. Betul? InsyaAllah. Mana-mana yang belum share boleh share lah. Baru ada 23 share je. Yang baru share ada 23 orang je. Alright, sambung lagi bacaan. Baik, kemudian hadis Nabi SAW, Allahumma la'an ri'lan wa zakwan wa usayyah asatillaha wa rasulah. Ya Allah, turunkanlah laknat kepada Ri'al, Zakwan dan Usayyah. Susah nak sebut. Iaitu kabilah yang telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Zakwan ni bukan nama orang, bawa-bawa bertenang. Yang nama Zakwan, tok laki dia nama Zakwan, bawa-bawa bertenang. Kawan saya pun nama Zakwan. Zakwan ni maknanya cerdik, orang yang cerdik kan. Okey je. Cuma dalam hadis ni, 3 yang Nabi sebut tadi sebenarnya kabilah. 3 daripada kabilah yang ada, 3 jenis kabilah lah zaman itu, yang mereka ni telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi Nabi mendoakan laknat ke atas mereka. Itu maksud dia, bukan individu lah. Kabilah, suku kaum. Sebab itu disebut dalam kitab ni, Ri'al, Zakwan dan Usayyah ialah 3 suku daripada beberapa suku bangsa Arab.
Bunyi pun dah 3 suku kan. Jadi 3 suku ni dah huru-hara dah. Jadi mereka pula melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Habibah Abdullah. Edisi Kitab 2019 muka surat 628. Mungkin kitab kuning tu kan, ataupun kitab kelabu ke, di salah satu lah tu. Jadi itu muka surat dia 60628, yang kitab saya 706, kitab hijau. Alright, sambung lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda hurrimat alaihimus suhum faba'uha. Yang bermaksud Allah telah melaknat Yahudi yang kepada mereka diharamkan memakan lemak binatang, lalu mereka menjualnya. Yang dimaksudkan di sini, mereka diharamkan memakan babi, lalu mereka menjual lemak babi. Itu maksudnya, dalam tafsirannya lah, dalam huraiannya. Memakan hasil jualannya. Mereka menjual maknanya lemak diorang tak boleh makan, kan? Tapi dijual lemak tu. Jadi Allah melaknat mereka. Sebab itu dalam kaedah pun, kita orang Islam pun sama juga. Mana-mana binatang yang kita tak boleh makan, ada kaedah menyebut kita haram menjualnya. Contoh, kita boleh makan biawak kan, tapi kita tangkap biawak, jual dekat Hindu contohnya kan, jual kat orang bukan Islam yang suka makan biawak, tak boleh tak? Hukumnya tetap haram kata ulama. Jadi kita elak benda tu. Sebabnya apa? Banyak lagi binatang boleh beli. Banyak lagi binatang boleh jual, yang boleh dimakan dan sebagainya, yang halal lagi bersih, halalan thayyibah, kita ambil yang tu je lah. Sebab tu kadang-kadang pelik kita ni kan, kenapa yang tak boleh itu yang nak dibuat, yang boleh tak buat, yang tak boleh itu dia suka buat. Sebab apa agak-agak? Sebab orang Arab pun dah sebut dalam pepatahnya, mereka kata apa? An-nasu harisun ala ma muni'a. Itu orang Arab sebut. Orang Arab kata manusia ni dia suka buat apa yang orang tak bagi buat. Manusia suka buat apa yang orang tak bagi buat, apa yang Allah tak bagi buat, apa yang Nabi tak bagi buat. Perangai manusia, dia suka buat benda yang dilarang. Kan? Masa kita kecil-kecil dulu, mak kata jangan melompat, kita melompat lagi tinggi. Mak kata jangan panjat pokok manggis tu, nanti jatuh. Tahu-tahu dah sampai ke puncak pokok manggis. Memakan manggis di atas pokok seumpama beruk. Kan, macam beruk di atas pokok je kita kan, masih itu. Mak kata jangan panjat lagi tinggi, jangan panjat lagi tinggi. Bila mak kata panjatlah lagi, tahu pula turun ke bawah. Manusia ni bila disuruh dia tak buat. Itu yang dia turun, tahu dah dekat tanah dah. Padan dengan muka kita kan. Jadi itulah perangai manusia, lagi dilarang lagi dibuat kan. Kata ini tak boleh. Sebenarnya tuan-tuan, ibu ayah sekalian, sahabat yang menonton pada pagi ini, sebenarnya kalau kita buat checklist antara benda yang boleh buat dengan benda yang tak boleh buat dalam dunia ni, yang katalah larangan Allah dengan perintah Allah, yang boleh buat Allah bagi dengan Allah tak bagi, sebenarnya yang Allah bagi itu lebih banyak daripada tak bagi. Yang tak bagi itu sebenarnya sikit aja. Jangan membazir, jangan dedah aurat, jangan merompak, jangan mencuri, jangan berzina, jangan memfitnah, jangan membawang, jangan itu. Jangan tu sebenarnya tak banyak mana pun. Yang boleh tu lebih banyak. Kan, macam katalah minuman kan. Yang tak boleh minum arak saja. Nampak tak? Yang tak boleh contoh arak saja. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kan Allah kata sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembah berhala itu daripada perbuatan najis, kotor dan keji.
fajtanibuhu, jauhkanlah ia, tinggalkanlah ia, mudah-mudahan kamu akan berjaya. Yang tak boleh minum arak saja, satu je. Kan? Dan benda yang seumpama dengannya lah, yang semabuk dengannya. Yang boleh banyak kan? Fresh orange boleh. Apa lagi? Carrot susu boleh. Milo ais boleh. Milo ais tabur boleh. Ada yang canggih sikit, Milo ais dinosaur. Potong kaki yuk. Potong kaki. Manis leting lah. Apa lagi? Kopi latte boleh. Cappuccino boleh. Ice blended boleh. Ya Allah Tuhan, berlambak. Kan? Jadi yang tak bolehnya arak aja satu, yang lain boleh. Yang pergi cari yang tak boleh tu pasal apa? Nampak tak? Makanan yang tak boleh apa? Benda-benda haram yang tak boleh, yang tak disembelih dengan nama Allah, bangkai, babi apa semua kan. Yang lain boleh kan? Ikan-ikan boleh, ayam-ayam boleh, kambing, lembu, kebau, unta semua boleh makan. Jangan cari yang tak boleh tu. Kan? Tapi perangai manusia memang macam tu lah. Itu yang jadi masalah tu. Jadi sebab itu dilaknat orang-orang Yahudi kerana mereka menjual benda yang mereka tak boleh makan untuk dapat keuntungan. Terima kasih Raudatul Muslimah Al-Falah, lumrah manusia, yang dilarang suka buat, yang disuruh tak suka buat. Bidayah Harun, waalaikumsalam. Jangan lupa sahabat-sahabat teruskan share, insya-Allah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Baik, sambung lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat bersujud, yakni masjid. Ini juga perangai orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud, dalam istilahnya tempat pemujaan, tempat mereka nak beribadah. Sedangkan dalam Islam, kubur is kubur, masjid is masjid. Walaupun masjid ini sebenarnya maksudnya tempat sujud. Dan dalam Islam tidak ada larangan kita nak solat di mana-mana sekalipun, asalkan tempat tu bersih, tidak ada najis, bismillah, dipersilakan. Contoh macam kita tengok orang berniaga di pasar malam, pasar tani kan. Biasa pasar malam lah kot tu. Sebab dia membawa ke petang semayang asar dan maghrib isyak tu. Jadi kalau surau masjid jauh, tempat solat jauh, boleh aja semayang dekat tepi warung kita berniaga, apa masalah kan? Bentang sejadah satu, menghadap kiblat, jalan. Boleh, tak ada masalah. Macam di mana lagi? Tak kisahlah kan. Terutama orang berniaga kan, selalu kadang payah nak pergi masjid, jauh ke apa, gile-gile dengan anak yang jual kuitiau tu, mak semayang dulu, lepas tu anak pula. Boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan tinggal solat. Jangan bagi alasan, masjid jauh lah ustaz, itulah inilah, masjid tutup PKP. Masjid tutup, iman kita tak tertutup dah, iman kita masih terbuka luas. Jadi jangan tinggal solat. Jadi geng-geng Yahudi ni dilaknat oleh Allah sebab mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisati bir rijal. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Ni banyak ni. Ni banyak sangat. Sekejap ya. Kak Syam, terima kasih banyak. Bawa balik pasar pula. Okey.
So dalam hadis ni Nabi pesan pada kita, Allah melaknat lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Jadi ingat, hidup kita biar jelas. Biar jelas. Sekali lagi saya ulang, biar jelas. Jelas maksud dia macam ni. Bila orang tengok kita, orang nampak, oh dia ni orang Islam. Jelas kan? Oh dia ni orang kafir. Jelas. Oh dia ni lelaki. Oh dia ni perempuan. Jelas. Ya? Nampak jelas. Jangan orang tengok kita tak berapa jelas. Orang tengok atas bawah, dia ni lelaki ke perempuan ni? Kan? Dia ni aku nak panggil susah, abang ke akak. Kan? Nak panggil akak kan nampak ada halkum pula. Sudahlah. Kan? Jadi jangan. Allah laknat. Kan saya banyak kali sebut kan. Almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamu kan pernah sebut dalam kuliah beliau dulu. Mudah-mudahan Allah ampun dosa beliau lah. Allah lapangkan kubur dia insya-Allah. Apa dia kata? Kita ni kena jadi orang Islam yang jelas dan terang. Jangan sama-sama macam burung unta. Burung unta pun confuse diri dia siapa. Nak kata burung tapi tak boleh terbang. Ada sayap dia. Burung unta ada sayap kan, tapi tak boleh terbang. Sedangkan asas burung boleh terbang. Dan unta pula, nama dia burung unta. Unta pula leher panjang. Burung unta kan lehernya panjang, jadi orang panggil dia burung unta. Dia pun confuse, aku ni burung ke unta? Kan? Jadi confuse lah. Sama macam siput babi. Dia tu confuse juga. Siput ni pun pening, aku ni siput ke babi sebenarnya? Kan? Kalau teori dia tu siput lah sebab ada cengkerang, ada sesungut apa semua cengkerang tu kan, menampakkan taraf kesiputannya. Macam tu ayat dia. Tapi yang menatang seekor lagi tu mana pula datangnya? Kesian siput babi kan. Jadi dia pun pening tu, yang jalan slow je, sebab dia memikir diri dia siapa yang sebenarnya. Aku ni siapa, siput ke apa aku ni? Kan? Jadi macam tu. Jadi kita ni pun bila lelaki, biarlah nampak kelakiannya. Macam tu kan. Kalau perempuan, jelas keperempuanannya atau kewanitaannya. Jelas. Jangan confuse, tak apa clear, tak berapa cantik kan. Kita tak nak macam tu. Kan? Hari ni banyaklah tuan-tuan ibu-ibu sekalian kan. Yang entahlah, yang operate, yang tukar jantina, tak ada kerja kot kita ni. Yang dah elok perempuan cantik tukar jadi jantan pula dah. Yang jantan nak tukar jadi perempuan. Jangan. Benda tu Allah laknat. Kita kena redha kan. Allah takdir saya jadi lelaki, kena redha. Allah takdir ibu-ibu jadi perempuan, kena redha. Sebab sifat redha ni sifat yang mulia, sifat yang Allah suka. Dan bila ada sifat redha ni, sebenarnya itulah ruang yang membawa kita kepada syurga Allah. Itu nak jadi penyebab kita ke syurga, bila kita redha dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh macam tu. Kan? Terima kasih Tuan Haji Ismailuddin daripada Sungai Petani, Kedah. Alright, sambung lagi. So maknanya janganlah kita mengubah ciptaan Allah. Kita dah elok jantan, biar jadi orang jantan. Dah elok jadi orang perempuan, jadilah orang perempuan yang sempurna sifat. Jangan sampai, ialah macam orang lelaki contoh kan, dia nak bela, nak simpan rambut panjang, boleh sampai ke bahu lah. Kalau ikut riwayat, Rasulullah punya rambut sampai atas bahu je kan, maknanya masih orang nampak lagi lelaki lah. Kalau simpan rambut terlampau panjang, dari belakang orang tengok dia ni lelaki ke perempuan, itu dah haram kata ulama ya. Sampai dah menimbul keraguan, ulama kata haram. Jadi tak sah lah simpan rambut pendek sudah. Baik, sambung lagi. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a himaran qad wusima fi wajhihi faqala la'anallahu allazi wasamah. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seekor himar atau keldai yang dicap dengan besi panas pada mukanya, maka baginda bersabda, Allah melaknat orang yang mengecapnya. Allahu Akbar. Jadi berlaku zaman Rasulullah dulu, ada seekor keldai dekat bahagian pipi keldai tu, bahagian muka dia lah, ditempel dengan kesan besi panas. Tak tahulah tuan dia ke siapa ke, panaskan besi, macam orang kata ambil serika panas tu tempel kat muka, macam itulah lebih kurang. Jadi Nabi kata Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Jangan tuan-tuan, binatang pun ada perasaan, kan? Binatang pun ada perangai dia, binatang pun ada hak yang kita kena jaga elok-elok. Sebab itu kita yang bela-bela binatang kena jaga hak dia, tempat tidurnya, makan minumnya, kesihatannya kena jagalah. Itu hak dia. Tidak nanti kita boleh jadi berdosa, kan? Sebab kan kita baca dalam hadis lain, ada seorang wanita yang alim, rajin ibadah, sangat dipanggil ahli abid, orang yang kuat ibadah. Tiba-tiba mati masuk neraka, kan? Ni cerita betul hadis Nabi. Bila sahabat tanya kenapa, Nabi kata sebab dia menyeksa kucing. Semayang kuat, elok, rajin, tapi dengan kucing dia seksa, tak pergi makan ke apa, tak tahulah. Tapi Nabi kata dia telah menyeksa kucingnya. Bermaksud bila dia seksa kucing boleh masuk neraka. Kalau orang yang jaga kucing atau binatang peliharaannya baik-baik, maknanya ada peluang masuk syurga. Itu dipanggil mafhum mukhalafah. Maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ayat. Kan? Jadi betul lah tu. Maknanya orang yang cop kepala keldai tadi dengan besi panas, Allah laknat. Maknanya seksaan lah. Dinisbah pada cop besi panas kat muka tadi, muka keldai tu, maknanya seksaan. So mana orang menyeksa binatang, dilaknat oleh Allah. Jangan. Kalau nak pelihara elok-elok, kan? Jaga elok-elok, ikan ke, kucing ke, apa lagi, hari ni dah canggih orang bela ular pula, eksotik katanya, kan? Bela ular sawa. Macam saya pernah pergi dekat Bukit Merah ke, Lost World of Tambun ke, saya tak ingat. Tambun kot, tempat mandi kat Tambun tu, kan, kat Ipoh. Dalam tu ada macam mini zoo, kan. Jadi saya pernah bersembang dengan seseorang penjaga binatang kat dalam tu. Sembang-sembang, dia kata, encik, dia tak kenal kita ustaz pun, kan. Siapa yang kenal kita? Yang kenal saya tuan-tuan aja. Orang tak dengar kuliah tak kenal dia. Jadi dia pun panggil saya, dia kata, encik, kalau encik nak bela binatang, encik bela ular sawa. Uish. Saya kata, boleh ke bela ular sawa? Dia kata boleh. Kena ambil lesen lah. Lesen tak mahal pun. Dia kata dalam RM50 kot setahun. Untuk seekor lah. Saya kata, apa hal pula bela ular sawa tu senang? Dia kata, senang jaga. Kalau encik nak pergi mana-mana, balik kampung seminggu 2 minggu pun tak apa, letak je ayam seekor 2 dalam tu dah. Bawa kertas surat khabar sikit, tinggal je, dia kata. Sebab ular sawa ni kerja dia makan je, dia tak ada semayang, dia tak ada kuliah, kan. Dia makan, dia tidur, dia makan, dia tidur. Jadi siapa yang makan tidur lebih kurang macam ular sawa kah? Kan. Jadi dia nak cerita kat saya itu, maknanya senang jaga, kan. Bagi tinggal je ayam seekor, 2 minggu dia tak makan dah. Dia lebih kurang macam itulah, kan. Tapi tak payahlah tuan-tuan, kalau bela-bela membahayakan kita, tak payahlah, kan. Bela yang simple-simple, kucing ke, ikan mas ke, ikan apalah, ikan apa, kelisa ke, kan, yang mahal-mahal tu, kalau ada duit. Jadi dengan kita menyayangi mereka, makhluk ini, Allah akan sayang kita. Dia konsep dia macam tu je, kan. Sebab itu orang yang menyeksa, Allah akan laknat. Na'udzubillah. Kak Sabariah Abdul Samad, power ayat ustaz pagi ni, itu surah yang tersirat. Sesekali dia keluar ayat power,
Tu tak keluar pick up line ni. Ada pick up line tu. Jadi tuan-tuan ni buaya sekalian, yang itu. Maknanya hadis tu kena ingat. Jangan menyeksa binatang maksudnya kan. Nanti Allah akan laknat. Baik, sambung lagi. Inna ibn Umar radhiyallahu anhuma marra bi fityanin min Quraisy qad nasabu tayran wa hum yarmunah. Faqala ibn Umar la'anallahu man fa'ala hadza. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruh gharada. Yang bermaksud sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah melalui beberapa orang pemuda Quraisy yang sedang memasang seekor burung untuk dibidik, dilemparkan dengan panah. Lastik lah. Dia bukan lastik burung. Dia ambil anak burung tu, letak dekat lubang lastik tu, anak burung tu yang ditembak ni. Biasa kan orang lastik burung kan, letak batu ke goli ke apa kan. Yang ini burung tu diletak tempat lastik tu, burung tu yang dilemparkannya. Burung tu jadi batu tu yang dilemparkan tu kan, jadi anak panahnya. Lalu Ibnu Umar berkata kepada mereka, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan ini. Janganlah buat naya ke burung tu. Diterbangkannya burung tu selalu lajunya kan. Kesian ke burung tu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang mempunyai roh sebagai sasaran panah. Jadi itu yang pernah disebut oleh Nabi SAW kepada mereka-mereka yang ambil burung, letak dekat tempat anak panah tu ataupun lastik tu, dia pergi lemparkan burung tu. Termasuk benda-benda yang bernyawa. Jangan buat gitu. Allah laknat. Jadi sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ini penting bila kita mengaji, bila kita kuliah, bila kita cari ilmu, timbul kefahaman, kita reti. Sebab ialah dulu kita jahil kan, bukan semua orang lahir-lahir pandai, cerdik terus jadi orang bijak kan. Kita semua ni asalnya from zero, kosong, we are nothing, tak ada apa-apa. Jadi banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya kan. Banyak benda yang kita tak tahu, banyak benda yang kita terlepas pandang, banyak benda yang pernah kita buat, khususnya zaman-zaman kita jahil dulu, yang sebenarnya benda tu tak boleh pun, agama tak benar, tapi kita buat juga. Kita tak tahu kan. Jadi bila kita dah tahu ni, kita istighfar, kita minta ampun, kita bertaubat. Itu yang sebenarnya. Itu tujuan mengaji tu. Biar ada perubahan dalam hidup. Biar ada berubah, biar berubah. Kan? Kita ada perubahan dalam hidup. Kita tak nak duduk di takuk yang sama. Kita tak nak level kita sama je. Dulu ahli maksiat, sekarang pun ahli maksiat. Kita tak nak macam tu. Kita nak dulu ahli maksiat, sekarang kita dah bertaubat. Dulu tak tutup aurat, sekarang dah tutup aurat. Dulu rajin tinggal semayang, sekarang dah penuh semayang 5 waktu. Dulu tak reti baca Quran, sekarang dah reti baca Quran. Dulu tak pernah selawat pada Nabi, sekarang hari-hari kita selawat walaupun sedikit. Nampak? Itu yang kita nak sebenarnya. Itu tujuan mengaji tu kan, supaya berubah, supaya kita reti, supaya kita tahu, oh dulu aku banyak khilaf, dulu aku banyak buat silap ni, dulu aku tak tahu, dulu aku jahil. Dulu-dulu memang macam tu ibu-ibu sekalian. Tahun 70-an, 80-an, mana orang reti sangat agama masa tu kan. Secara mendalam orang tak reti sangat zaman itu. Sebab itu saya pernah cerita dulu, 70-an, 80-an, mana ada orang pakai tudung kan. Di Malaysia ni tak banyak. Yang di sekolah, saya ingat sekolah rendah yang pakai tudung pun ustazah je. Cikgu sains, cikgu mat, semua ragat-ragat kan zaman itu. Mana ada. Agama tak kuat masa tu kan.
Yalah, kita pun tak boleh salah orang dulu juga. Jadi sama-sama kita bertaubat, sama-sama kita minta ampun atas kejahilan kita dulu-dulu. Sekarang ilmu agama dah banyak, ustaz-ustaz dah berlambak-lambak, ustazah pun dah ramai ada, pendakwah pun makin hari makin meningkat, makin banyak jumlahnya. Jadi tugas kita cari ilmu, belajar, cari ilmu, buat perubahan dalam hidup, kan? Sebab kita kena ubah mulai hari ini. Jangan bertangguh atau ditangguh, kan? Kena ubah mulai hari ini, jangan bertangguh. Sebab kalau kita bertangguh, tuan-tuan, takutlah, kan? Hidup mati ni tak tahu bila, sakit demam tak tahu bila, susah senang tak tahu bila, COVID nak lenyap tak tahu bila. Kita tak pernah jangka pun dunia akan dilanda COVID. Sejak Disember 2019, ni dah Disember 2020 tau. Dah nak setahun dah COVID merayap atas muka bumi. Siapa nak jangka dia berjaya melumpuhkan dunia. Satu dunia lumpuh dek, COVID seekor menatang COVID ni, kan. Jadi tak boleh jangka juga. So ke depan pun kita tak tahu, tahun 2030 ke, kalau panjang umur kita tak tahu apa jadi pula 2030. Kecanggihan yang nak timbul pula ke depan ni kita tak tahu. Sekarang ni pun dah canggih dah macam-macam. Handphone kita tu all in one tau, semua boleh buat. Dia boleh jadi handphone, dia boleh jadi account bank, dia boleh jadi scanner, dia boleh jadi scammer. Scanner pun boleh untuk scan apa-apa tulisan ke gambar, scammer pun boleh. Nampak? Kan? Dia boleh jadi remote control. Handphone kita boleh jadi remote. Kan? Remote aircon boleh, remote TV pun boleh. Saya dah pernah buat lah. Kan? Kita kontrol TV daripada handphone, kita kontrol tu aircon daripada handphone, boleh. Kipas, semua boleh sebenarnya. Bayang 2-30 tahun ke depan, apa pula yang dia nak kontrol agak-agak, kan? Tak apalah, benda ke depan kita bawa-bawa tenang dulu. Kita pun tak tahu apa cerita. Jadi apa yang ada di tahun 2020 penghujung, yang tinggal beberapa hari lagi nak melabuh tirai. Hari ni 22 kan, maknanya ada lebih kurang 9 hari lagi menjelang 31 Disember akan tamatlah tahun 2020 dan akan masuklah tahun 2021 biiznillah, dengan izin Allah. Berazamlah balik, apa yang dia azam pun tak tahulah, kan. Jadi tak apalah, yang penting azam kita jangan berubah, iaitu azam nak jadi hamba Allah yang terbaik. Jaga akhlak, jaga perangai, jaga tingkah laku. Jangan buat benda yang Allah tak bagi buat, macam tu, kan. Jangan melanggar perintah Allah, jangan degil. Ikut je cakap agama, kan. Apa yang agama kata kita buat. Sebab tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita ni lemah. Kita tak ada daya, tak ada kekuatan. Kita ni macam ni lah, macam sekarang ni, lemah kita, kan. Kadang nak mengaji pun malas, nak baca Quran pun malas, nak sembahyang taubat pun malas, nak bangun malam pun malas. Itu nak kena ambil suntikan tu. Bukan vaksin COVID tu, nak ambil suntikan, orang kata semangat. Sebab tu nak ambil suntikan semangat ni kena dengar kuliah, kena tompang-tompang semangat orang lain, khususnya orang-orang yang ada keliling kelalang kita ni. Ambil semangat diorang. Sebab itu Islam ajar solat berjemaah, kan, supaya tompang semangat orang. Itu aja. Sebab kita ni bila ada kawan, dia semangat dia lain. Macam kita lah, kayu basikal. Sekarang ni zaman orang cycling banyak, kan. Tapi kena hati-hati tu. Kayu basikal ni kena hati-hati. Jangan jadikan jalan raya tu kita punya, menyusahkan pengguna jalan yang lain pula, kan. Berdosa kita, jangan buat macam tu. Jadi katalah kayu basikal, kalau seorang-seorang dia tak apa nak kayuh sangat, kan, kayuh 2-3 kilo balik, kan. Tapi kalau ramai-ramai tompang semangat kawan-kawan, kan, lain macam, jangan buat pasal.
Saya ada basikal, lama dah tak kayuh sebab sorang-sorang. Lepas tu adik ipar tanya, Ibrahim, basikal ni tak pakai ke? Saya kata, kalau kau nak, kau ambil lah. Dia pun ambil kan, sebab dia rajin kayuh juga. Tiba-tiba baru ni kawan lama saya, Cik Milah kenal tu, kenal. Dia kaki kayuh kan, kaki maraton, kaki jogging. Dia pun kata, minggu depan kita kayuh kat KL. Alamak kan, kita parking dekat Padang Merbuk, lepas tu kita pusing KL pagi-pagi Sabtu kan. Jalan kereta tak ada kan, Sabtu cuti, seslow lah kayuh kawan-kawan 3-4 orang. Saya kata, bang, aku basikal pun dah tak ada ni. Tak apa, aku bawa basikal aku, tambah satu lagi untuk kau. Tengok kawan-kawan punya support kan. Dah kali tak pergi. Tak pergi tu pasal dia pula sakit kaki hari tu. Dia kata tak dia kata tengok minggu depan pula kan. Jadi itu penting kawan. Itu pentingnya surrounded kita kan, keliling kita, untuk orang kata ambil semangat. Macam kita buat seorang-seorang kan lemah je kan, tak semangat. Tapi bila ada geng, ada kawan-kawan yang sama tujuan dia, jadi semangat sikit. Jadi macam itulah ibadah. Bila ada kekuatan, baru kita punya semangat nak buat ibadah tu tinggi. Kan? Tapi ingat, ibadah ni pula dia kena buat dengan kaedah yang betul. Macam tu kan, kaedah yang betul, insya-Allah. Kak Fatimah Abdul Rahman, ya Allah lambat masuk, mohon maaf Ustaz. Tak apa Kak, kadang kita terlupa kan. Walaupun dah wawal dah malam tadi, kuliah saya malam tadi saya dah beritahu kan, pagi ni pukul 10. Tapi tak apalah, terlupa tu pun memang sifat yang Allah bagi pada manusia. La tusammal insan illa bin nisyan. Orang Arab sebut macam tu. Tidak dinamakan manusia itu dengan insan, melainkan dia sifatnya pelupa. Insan itu daripada kalimah nasia. Nasia maknanya lupa. Insan tu maknanya orang yang suka pelupa. Jadi nak buat macam mana kan? Terlupa. Dah habis baru kita masuk kan. Tapi tak apalah, dapat agak pahala ujung-ujung. Sekejap lagi end live kan pukul 11, kita boleh dengar balik, tak ada masalah. Cuma kita tak dapat dengar yang live tu saja. Dia macam tu kan. Jadi apa pun sahabat sekalian, ini penting untuk kita melakukan perubahan. Ujung-ujung tahun, orang kata nak menutup tahun tirai 2020 ni, cuba kita semak balik, muhasabah balik 2020 ni, apa yang kita buat, apa yang kita dah langgar perintah-perintah Allah kan, kita muhasabah balik. Dan apa penambahan ibadah yang ada dalam diri kita sepanjang 2020, tengok balik, rasa okey ke tidak, sedekah kita 2020 ni cantik ke tidak, bacaan Quran kita tahun ni okey ke tidak. Tengok balik, bukan tengok saja, buat penambahbaikan. Dan untuk penambahbaikan itu kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong dengan dia. Dialah segala-galanya. Tak, minta tolong dengan dia. Jadi sebab itu sahabat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, apa yang paling penting sebenarnya, yang saya nak letak sedikit kesimpulan pada pagi ini. Kitab tu kita stop di situ dulu. Nanti kita sambung fasal yang pertama, mengutuk seorang Muslim yang baik-baik haram hukumnya. Nanti kita sambung yang tu. InsyaAllah. Baik, sebagai kesimpulan yang terakhir untuk pagi ni. Pertama sekali, sekejap Soleha Kosnun, terima kasih Ustaz, share ilmu sama-sama Kak. Baik, pertama sekali, kita jangan melaknat mana-mana makhluk Allah tanpa hak yang sebenar. Tak kira lah dia tu manusia ke, lebih-lebih lagi, ataupun binatang, ataupun makhluk yang lain. Kita laknat matahari, pokok, sungai, angin, air, kan? Jangan.
Makhluk Allah jangan dilaknat, tak pasal-pasal. Sebab bimbang laknat tu patah balik kepada kita. Yang kedua, apa pun dalam kehidupan kita, kena mengaji, kena kuliah, kena cari ilmu, kena berusaha menambah-nambah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan bila banyaknya ilmu dan kefahaman agama yang kita ada, insya-Allah itu akan, orang kata, menambahkan lagi dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Boleh? Itu nombor 2. Dan yang ketiga, apa pun dalam hidup ini yang kita buat, terutamanya benda-benda yang baik lah. Ya, benda-benda yang baik, benda-benda yang memberi manfaat kepada kita, buatlah dengan niat yang betul, dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan niat yang baik, supaya perjalanan hidup kita ni biar Allah berkati, biar Allah redha, biar Allah suka, biar Allah ni berkenan dengan kita. Dan bila Allah redha, peluang kita nak masuk syurga tu sangatlah luas. Sebab hidup kita ni dah tak ke mana, kan? Kita hanya menunggu kematian. Orang kata menunggu giliran-giliran untuk sampai saat dipertemukan dengan pencipta kita, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kena persiapkan bekalan yang terbaik dalam hidup kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu, kata Nabi, orang yang sentiasa bermuhasabah diri, menghitung-hitung dirinya, menyemak-nyemak dirinya, melihat-lihat dirinya, dan dalam masa yang sama wa amila lima ba'dal maut, dan dia bersiap siaga, bersedia untuk bekalan hari matinya. Ini orang bijak, ini orang cerdik. Ada orang bijak, orang cerdik, inilah orangnya, orang yang sentiasa muhasabah diri dan dia buat preparation untuk hari matinya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih pada semua yang bersama pada pagi ini. Kak Fatimah Abdul Rahman dah share, Ustaz. InsyaAllah nanti tengok balik ulangan. Beres-beres, no problem. Baik, terima kasih juga pada Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 yang mengatur dan menganjurkan program kita Kuliah Duha Muslimat pada pagi ini. Terima kasih pada semua yang bersama daripada mula sampai habis. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita belajar pada pagi ini. Ada benda-benda baik yang saya sebut yang boleh kita kongsikan bersama. Mana yang terkurang, yang mengarut, yang merepek yang saya sebut tadi, saya minta maaf banyak-banyak. Itu kelemahan diri saya. Mana-mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih juga pada Kak Jamalia Rahmat, Kak Rohana Rejab, Bidayah Harun. Terima kasih banyak. Dan insya-Allah malam ini pukul 9 seperti biasa, channel kita Audio Kuliah, Facebook Audio Kuliah, kita akan live lagi insya-Allah kalau tak ada halangan. Malam ni kita nak sembang sikit tentang kaedah sembahyang sunat istikharah. Siapa nak tahu cara solat istikharah yang paling cantik dan paling cepat mendapat jawapan daripada Allah Ta'ala, jumpa saya malam ini. Kan? Kita jumpa malam ni insya-Allah. Siapa tak dengar memang rugi besar lah. Terima kasih Hidayah Bidayah Harun, Helwa Istiqamah, Habibah Abdullah, Raudatul Muslimah, Kak Salwa kita, Haja Salwa, terima kasih banyak. Dan besok kita ada Ustazah Muzayyanah. Besok Ustazah Muzayyanah yang sedang top juga sekarang ni di channel
yang sama, channel ni lah, Raudatul Muslimah Al-Falah. Besok 10 pagi insya-Allah. Tengku Ratiah, terima kasih banyak. So itu saja untuk pagi ini. Terima kasih banyak pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada Tengku Ratia, Salina Osman, Amir Rashad, Ummu Abu Hurairah, Kak Syam, Kak Habibah Abdullah, terima kasih banyak. Raudatul Muslimah Al-Falah, Kak Rohana Rejab, Salina Osman. InsyaAllah kita jumpa malam ni pukul 9. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.